Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terbang merebah ke pohon cemara, banyak sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Apa khabar Tan Sri, Datuk, Doktor dan Tuan-Puan, para penonton di luar sana? Bagi sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2022 pada hari ini, saya teknologis Dr. Muhammad Saifuddin bin Suliman selaku moderator yang akan bersiaran bersama anda untuk membawakan satu lagi warisan kebudayaan tidak ketara masyarakat negara kita dengan topik yang menarik ya, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu cerita rakyat warisan turun-temurun. Okey, sebelum sesi dimulakan, saya amat berterima kasih di atas kesudian pihak Jabatan Warisan Negara kerana sudi menjemput saya untuk menjadi moderator bagi sesi webinar pada kali ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Warisan Negara, khasnya kepada bahagian warisan tidak ketara yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program pada hari ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya kasihi, topik yang menarik bagi sesi webinar kali ini telah disediakan oleh Cawangan Bahasa dan Persuratan bahagian warisan tidak ketara yang menjalankan aktiviti pemeliharaan, merangkumi penyelidikan, pendokumentasian, pengembangan dan seterusnya, menyediakan inventory bagi mengangkat butiran dalam bidang bahasa dan persuratan sebagai warisan dan warisan kebangsaan selaras dengan Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Baik, seperti yang sedia maklum, cerita rakyat telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan melalui Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 pada tahun 2018 kerana ia merupakan khazanah yang cukup berharga kepada masyarakat. Ia adalah sebahagian daripada sastra milik orang-orang terdahulu yang telah disampaikan dari satu generasi kepada satu generasi sejak dahulu lagi. Selain itu, cerita rakyat adalah hasil pengucapan masyarakat yang menggambarkan ketamadunan orang-orang pada masa lalu dan masih diminati oleh masyarakat sehingga kini. Banyak juga nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita rakyat. Ini masih bersesuaian dengan topik perbincangan kita ya tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, sejajar dengan hasrat MOTAC dalam menyemarakkan semula kempen Budi Bahasa Budaya Kita yang telah dilancarkan pada tahun 2005 yang lalu. Okey, justru sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang topik perbincangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan dua orang panel yang tidak asing lagi untuk bersama berkongsi ilmu dan juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam sesi webinar yang bertajuk Cerita Rakyat Warisan Turun-Temurun Kita pada hari ini. Okey, saya takkan bercakap panjang. Saya tuan-tuan dan puan-puan tidak sabar untuk mengenali panel kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita pada yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Arifin bin Said yang telah diisytiharkan sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 pada tahun 2015. Tahniah Datuk Apa khabar Datuk? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, beliau merupakan anak kelahiran Temerloh, Pahang. Telah mendapat pendidikan awal dari neneknya yang banyak mengingati cerita-cerita, petua dan ungkapan bahasa yang sangat menarik. Dari sudut penerbitan, beliau telah menghasilkan lebih 20 buah novel, banyak tu. Antologi cerpen, puisi dan juga cerita rakyat. Dan sehingga kini, lebih daripada 200 buah cerpen dan juga 200 buah puisi telah dihasilkan dan juga disiarkan. Sepanjang beliau berkarya, Datuk Arifin juga telah memenangi beberapa hadiah sastra tanah air. Beliau juga adalah merupakan pakar rujuk dalam bidang bahasa, persuratan dan di Jabatan Warisan Negara Malaysia. Okey, panel yang seterusnya adalah yang berusaha Dr. Nordiana binti Abu Jabar yang merupakan seorang ahli akademik yang banyak menyumbangkan kepakaran beliau dalam mermartabatkan budaya dan warisan
terutamanya dalam bidang kesusasteraan Melayu tradisional. Beliau juga banyak menjalankan aktiviti pendidikan dan penulisan dalam bidang kesusasteraan. Untuk makluman kita semua, Dr. Nordiana ini sedang menjalankan penyelidikan beliau yang bertajuk Transformasi Animasi Cerita Rakyat, Pembentukan Model Pengaplikasian dalam Impak kepada Masyarakat. Oh, menarik tu kajian doktor ini. Okey, beliau juga telah mendapat pendidikan di peringkat sarjana dan doktor falsafah dalam bidang pendidikan kesusasteraan Melayu dari Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2011 hingga 2015. Kini beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Jabatan Warisan Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan. Baik, tanpa melengahkan masa, izinkan saya mengutarakan soalan pertama untuk Yang Berbahagia Datuk Arifin Said. Okey, baik Datuk. Bagi membuka layar dan pengenalan kepada sesi webinar kita pada hari ini, dengan topik yang saya kira cukup menarik, iaitu cerita rakyat, warisan turun-temurun, bolehkah Datuk terangkan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan cerita rakyat? Silakan Datuk. Dr. Saifuddin dan Dr. Diana. Cerita rakyat, warisan turun-temurun. Cerita rakyat ini adalah cerita-cerita yang dituturkan oleh secara lisan, yang dituturkan oleh pengepulara masa lalu. Dan cerita rakyat ini lahir di kalangan masyarakat masa lalu, masa silam, dalam masyarakat pertanian atau agrobase. Agrobase ini termasuk dalam tanam padi, menunggal padi, tanam jagung dan termasuk menangkap ikan di sungai. Dan daripada hubungan manusia dengan alam itu, maka lahirlah cerita rakyat ini. Dan cerita rakyat ini kalau kita baca ataupun yang lebih tepatnya kalau kita dengar macam zaman saya kecil-kecil dulu, sangat menarik. Dan inilah tugas pengepulara masa dulu. Dan pada saya mereka ini arti mereka tak ramai, tak ramai, tetapi sangat profesional. Jadi ada dua kalangan pengepulara ini, satu pengepulara yang aktif dan satu pengepulara yang tak aktif, yang membawakan cerita rakyat yang ada pada mereka kan. Dan cerita rakyat ini pun kadang-kadang mereka warisi daripada datuk nenek mereka. Dan hinggalah kepada satu ketika dan sampai kepada kita sekarang ini, mana yang dituliskan. Dan pengepulara ini yang profesional saya katakan itu, dia kerja dia itu je. Artinya selepas bertanam padi, dia pun ada masa-masa tertentu, masa kenuri kenara, masa selepas waktu asar ataupun masa bulan yang terang, mereka bercerita kepada anak cucu mereka sama ada di Serambi atau di rumah. Dan pastilah bahawa cerita rakyat ini adalah cerita-cerita yang dituturkan oleh pengepulara masa dulu. Dan satu perkara yang sangat menarik pada kita semua, yang pada kita sudah hilang sekarang ini. Sebab walaupun hilang tetapi cerita ini telah kita tuliskan dalam buku. Begitu Dr. Saifuddin. Baik Datuk, ulasan yang saya kira jelas dan juga banyak fakta yang boleh kita ambil. Okey Datuk, sebentar tadi Datuk ada terangkan tentang pengepulara aktif dan juga tidak aktif. Okey, berdasarkan pandangan ataupun pemerhatian Datuk, mana yang lebih ramai sekarang ni, sama ada yang aktif ataupun sebaliknya, Datuk? Walau macam mana pun saya beranggapan dan saya temui mereka yang aktif ini sangat kurang sebenarnya. Dan mereka yang tak aktif ini secara umumnya adalah terdiri daripada nenek-nenek kita dulu, ibu bapa kita dulu. Masa kita nak tidur kan, dia bercerita, dia menyanyi. Ini yang tak aktif. Tapi yang aktif ini artinya dia diundang khas dalam majlis-majlis tertentu, misalnya kenuri kahwin, masa marhaban, masa maulid Nabi, bercerita tentang cerita rakyat ini. Tapi ada waktunya juga mereka bercerita secara santai waktu-waktu petang ataupun di pondok-pondok menuai padi. Selepas menuai padi mereka berehat di pondok dan masa itu bercerita. Ini yang aktif. Dan pada waktu itu pendengarnya kita tidaklah harap semua 100 orang atau 150. Kalau ada 20 orang pun sangat ramai sebenarnya. Dan masa itu dalam tahun 50-an, antara 20 orang dan 15 orang itu antaranya adalah saya. Okay. Baik, terima kasih Datuk. Soalan seterusnya Datuk, bagaimanakah cerita rakyat ini memberi peranan dalam masyarakat yang terdahulu Datuk? Ya, ini banyak perbincangan di kalangan sarjana asing, sarjana barat utamanya. Kita sebut saja sama ada Shelby, Winston ataupun Frank Sutherland kan. Malah Clifford juga dipaham khususnya kan. Dan cerita rakyat ini pada masa dulu sangatlah berperanan. Sebab masa dulu kita tidak ada sekolah, tidak ada pusat pengajian tinggi.
pada saya, Penglipur Lari ini adalah institusi tidak formal pada waktu itu. Dan pada cerita-ceritanya, dia mendidik masyarakat tentang nilai budi dan segala hal yang ada hubungan dengan manusia kan. Ini yang cantiknya. Dan dalam segala hal juga, dia mendidik masyarakat tentang hubungan manusia dengan alam. Ada dua hubungan itu, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan saling berinteraksi antara satu sama lain kan. Dan itu mendidik kita, menjadikan kehidupan waktu itu sangat makmur, sangat murni, sangat bercemar rasa, dan itu agaknya yang kita warisi hingga sekarang, tetapi yang malangnya mungkin kadang-kadang kita lupa. Itu ni. Okey Datuk, sangat menarik penerangan tersebut. Baik, sebentar tadi Datuk ada menerangkan tentang hubungan manusia dengan alam. Barangkali Datuk boleh berikan satu atau dua contoh untuk hubungan tersebut antara manusia dan alam? Pada waktu dulu seluruhnya kehidupan manusia masa silam sangat akrab dengan alam, baik dengan bukit, baik dengan haiwan, baik dengan pokok-pokok, baik dengan kehidupan dalam sungai kan, baik dengan sungai sendiri kan. Artinya mereka waktu itu menggunakan alam untuk kehidupan, dan alam juga menggunakan manusia untuk kehidupan alam. Artinya alam tidak diteroka dengan begitu berleluasa kan, dan air sungai masa itu tidak seperti ada macam kita sekarang kan. Ikan-ikan hidup dengan cukup selesa kan. Dan sekarang ni ada binatang-binatang yang kita tidak, ataupun haiwan yang kita tidak susah nak jumpai. Masa dulu senang itu. Dan dalam hubungan manusia dengan alam ni, satu daripada perkara yang ada di situ ialah keikhlasan. Keikhlasan itu ada di situ. Sebab ini saya ambil satu contoh kan. Saya ambil satu contoh pesanan kepada pahlawan Mak Kilau kan. Tahun 69 saya menghadap Hakim Mak Kilau kan. Dia kata, Pin, orang dulu dia kata kalau pergi berburu, bawa lembing, nak berburu rusa, di tengah perjalanan itu dia kata, dia jumpa kijang, dia akan lepaskan kijang. Di tengah jalan juga dia jumpa ayam pelandu atau napuh, dia lepaskan. Jadi tak dapat rusa, dia balik. Jadi hari esok pergi buru rusa lagi. Jadi sampai hari ketiga dia kata, mereka jumpa rusa dan mereka dapat rusa. Dan yang lain semua lepaskan. Tetapi masa sekarang dia kata, kalau kita nak pergi buru rusa, sampai tengah jalan, biawak lalu pun kita tengok. Ini pesan Hakim Mak Kilau. Artinya kejujuran itu sangat penting, baik dengan antara kita dengan manusia ataupun kita dengan alam. Dan itulah menjadikan kehidupan kita murni, dan ini tersirat dalam cerita rakyat. Baik, terima kasih Datuk. Wow, menarik penerangan tersebut. Sehingga kan ada hubungan manusia dengan alam, dan saya pernah terbaca satu artikel orang zaman dahulu juga ada membuat hubungan dengan kosmologi, iaitu melihat bintang dan sebagainya. Jadi di sini kita nampak genius mereka yang pada waktu itu mereka tak cakaplah kosmologi, tapi kita pada hari ini dapat mengkategorikan sebagai kajian tentang alam semesta dan juga bintang-bintang. Terima kasih Datuk untuk penerangan yang sangat saya kira informatif itu. Okey, seterusnya saya ada soalan untuk Dr. Diana. Baik, Doktor, sebagai seorang penyelidik, bolehkah Doktor terangkan bagaimanakah kita boleh mendefinisikan cerita rakyat dalam skop bidang warisan? Silakan Doktor. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis kita pada hari ini, Dr. Saifuddin bin Suliman. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Warisan Negara kerana sudi menjemput saya untuk berdiskusi tentang topik kita pada hari ini, iaitu cerita rakyat warisan turun-temurun bagi program webinar Warisan Tidak Ketara siri 2 kalau tak silap saya. Okey, saya juga ingin merakamkan ucapan penghargaan lah kerana menggandingkan saya pada hari ini dengan tokoh tradisi lisan ataupun cerita rakyat kita yang saya rasa sangat saya kagumi, iaitu Yang Berbahagia Datuk Arifin bin Said, yang mana kita tahu bahawa Datuk sendiri pun telah dilantik sebagai tokoh warisan orang hidup kerana perjuangan beliau dalam membangunkan ataupun mengetengahkan cerita rakyat itu sendiri. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menjawab soalan daripada fungsi kita pada hari ini, iaitu apakah definisi cerita rakyat dalam skop warisan.
hasil daripada pembacaan dan penelitian saya untuk beberapa tempoh sepanjang penyelidikan berlangsung, saya rasa lebih manis kiranya saya memberikan sedikitlah definisi tentang warisan itu sendiri, kerana cerita rakyat itu sendiri berada di bawah konsep, di bawah payung warisan itu. Jadi kalau yang kita maklum bahawa secara umumnya mungkin warisan itu satu perkara yang berkait rapat dengan sesuatu yang kita terima secara turun-temurun daripada seseorang, mungkin daripada nenek, mak, moyang kita, ataupun daripada satu kelompok atau komuniti masyarakat daripada generasi yang terdahulu, yang mana setiap warisan yang kita terima itu, sama ada warisan ketara atau tidak ketara, harus kita pelihara pada hari ini untuk diguna pakai untuk masyarakat yang mendatang pula. Jadi apa sahaja bentuk warisan itu, sama ada warisan ketara atau tidak ketara, yang kita terima wajar untuk kita pelihara, kerana itu semua adalah lambang kepada ketamadunan bangsa kita sendiri. Jadi berbalik kepada definisi tentang cerita rakyat tadi, suka untuk saya mungkin kita melihat kembali tentang sejarah bagaimana dari aspek kelahiran cerita rakyat itu dari aspek UNESCO lah. So dari beberapa penelitian yang saya baca, pada tahun 1973 kita dapat melihat bahawa Ketua Pengarah UNESCO ketika itu yang diketuai oleh Kerajaan Bolivia telah menambah protokol untuk memohon perlindungan cerita rakyat untuk pada Konvensyen Hak Cipta Sejagat UNESCO. Jadi melalui sektor kebudayaan telah menjalankan beberapa pemeriksaan terhadap perlindungan warisan cerita rakyat itu sendiri. Jadi mereka mengambil masa 16 tahun untuk menganalisis dan berdebat. Jadi dia agak sesuatu yang sukar. Sedangkan kita tahu bahawa cerita rakyat itu adalah satu bahan warisan yang merakamkan kehidupan nenek moyang kita sendiri. Jadi akhirnya pada tahun 1989 cadangan itu berjaya untuk mempertahankan, untuk mengangkat cerita rakyat. Pada tahun 1989 isu melindungi budaya tradisional ataupun cerita rakyat ni telah diberikan definisi kepada cerita rakyat ataupun budaya tradisional popular. Jadi semenjak daripada itu kenyataan ataupun nama itu telah diaplikasikan oleh UNESCO pada tahun bermula 1989 lah, berkenaan dengan cerita rakyat sebagai warisan budaya tidak ketara. Kemudian cadangan-cadangan ini di peringkat antarabangsa telah dibangunkan dalam beberapa domen lah. Ada domen budaya, antaranya dari segi aspek definisi, pengenalan, pemeliharaan, penyebaran, perlindungan dan juga kerjasama antarabangsa. Jadi pada bermula pada tahun 1995, UNESCO sebenarnya aktif dalam berusaha untuk menilai secara sistematik berkenaan cadangan negara anggota untuk melihat dan untuk melindungi semula warisan budaya tidak ketara di seluruh dunia. Jadi kalau di Malaysia kita tengok sejarah tentang cerita rakyat ini sendiri, pihak Jabatan Warisan Negara sendiri telah pun mengangkat cerita rakyat sebagai warisan kebangsaan, seperti yang Tuan Pengerusi tadi perkenalkan pada awal webinar kita, telah memperkenalkan cerita rakyat sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Berbalik pada sedikit definisi umum sedikit tentang cerita rakyat ini. Cerita rakyat adalah di bawah payung, kalau kita boleh lihat, pecahan kepada tradisi lisan. Jadi daripada kata tradisi lisan ini kita dapat lihat kalau juga ia memberi sinonim kepada folklore yang memberi maksud yang membawa kepada dua bahasa lah, iaitu folk dan law, yang mana folk membawa maksud kolektif, kebersamaan, iaitu ketika itu yang seperti kita faham bahawa masyarakat pendukung kepada cerita rakyat ini kehidupan mereka sangat tertutup. Jadi cerita rakyat itu adalah hak mutlak kepada masyarakat yang
mencipta cerita rakyat itu sendiri. Manakala yang kalau kita tengok perkataan law itu merujuk kepada budaya dan adat bahasa yang kepada masyarakat yang mendokong cerita rakyat itu. Jadi folklore tu kita dapat berikan definisi secara keseluruhan seperti adalah tradisi kolektif, okey, milik masyarakat yang disebarkan secara lisan. Okey, ini saya akan terangkan mungkin selepas ini dengan lebih lanjut lah, okey, tentang tradisi lisan dan juga zaman tulisan dan pra-tulisan. Okey, selain daripada itu juga kalau kita tengok dalam cerita rakyat ini terbahagi kepada beberapa jenis lah. Okey, ada cerita legenda, cerita asal usul, cerita binatang, cerita jenaka. Jadi itu yang saya bagi tahu tadi. Saya rasa bertuah lah sebab kita dapat berdiskusi bersama tokoh kita yang memang pengamal, okey, untuk cerita rakyat. Jadi mungkin nanti Datuk boleh huraikan dalam penerangan beliau selepas ini tentang contoh-contoh cerita rakyat yang Datuk sendiri telah cipta dan juga dendangkan. Okey, itu sedikitlah Doktor definisi cerita rakyat dari skop warisan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nordiana. Saya kira bukan senang atau mudah untuk nak membuat suatu pendidikan untuk mengekalkan budaya warisan dunia. Tadi Dr. Diana ada menyebut sehingga kan pakar-pakar UNESCO mengambil masa hingga 16 tahun untuk mengkaji dan juga mencari penyelesaian dalam mengekalkan dan juga membuat kolektif barangan-barangan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan warisan dunia ini. Okey Doktor, saya terfikir juga memandangkan Doktor seorang yang muda, bagaimana Doktor boleh berminat ataupun berkecimpung dalam bidang kajian sastra tradisional ini Doktor? Okay, terima kasih Dr. Saifuddin. Okay, sebagai seorang penyidik, malah saya sebagai seorang pensyarah dalam bidang tradisional, sastra tradisional, okay, saya melihat golongan masyarakat pada hari ini, mereka agak sukar untuk, mereka membaca karya-karya tradisional. Okay, membaca karya-karya tradisional seperti prosa dan puisi dan sebagainya lah, termasuk cerita rakyat. Okay, kita fokus pada cerita rakyat lah pada hari ini. Okay, tetapi menjadi satu masalah, okey, kepada golongan muda, ini pengalaman sebenar saya lah ketika mengajar pelajar-pelajar kita, okey, menjadi masalah kepada mereka untuk memahami, okey, untuk memahami dan menghayati teks itu sendiri. Okey, jadi adakah masalah dari segi bahasa? Ini termasuk teks-teks ataupun cerita rakyat yang telah didokumentasikan lah. Okey, so saya fikir kalau mereka menonton sendiri cerita rakyat cerita rakyat yang asli lah. Maksudnya kita ada penutur yang menceritakan, yang mempersembahkan cerita rakyat itu, saya rasa itu lebih sampai ke dalam jiwa mereka lah untuk mereka mudah menghayati dan memahami. Jadi saya mengambil pendekatan untuk melakukan satu kajian yang memberikan nafas baru pada cerita rakyat inilah, iaitu dengan menjadikan teknologi sebagai satu platform untuk mendekatkan cerita rakyat kepada golongan masyarakat muda lah, kelompok-kelompok muda ini, supaya mereka lebih memahami tanpa saya mengurangkan ataupun sampai saya mengubah nilai asli cerita rakyat itu sendiri. Okay. Baik, terima kasih Doktor. Okey, jadi saya fikir barangkali kita juga boleh menggunakan teknologi macam Dr. Diana terangkan tadi untuk meningkatkan lagi kesedaran, minat anak-anak muda dalam menghayati elemen-elemen warisan dan juga sastra tradisional ini. Okey, Doktor, soalan seterusnya, bagaimanakah untuk membezakan antara sastra tradisional dengan sastra moden? Kerana kadang-kadang kita tertukar, ada pelajar yang terkeliru dan mereka terambil ataupun tercedok artikel-artikel yang kadang-kadang di internet menerangkan benda yang sedikit kurang jelas tentang perbezaan antara tradisional dan juga moden. Barangkali Doktor boleh terangkan secara ringkas, silakan. Okey, apakah perbezaan antara sastra tradisional dan juga sastra moden? Okey, kalau dalam untuk menerangkan perkara ini, saya suka untuk melihat, untuk kita kembali melihat semula kepada perkembangan komunikasi masyarakat komuniti ketika itulah, daripada zaman bermula daripada zaman lisan kepada zaman tulisan. Okey, kebanyakan sastra tradisional memang lahir pada zaman lisan. Okey,
seperti puisi ataupun prosa, yang mana ketika itu seperti yang Datuk bagi tahu tadi, kita belum lagi terdedah kepada dunia tulisan, pengenalan kepada abjad, dan kita tidak ada kemahiran yang sebegitulah. Jadi ketika itu kita menggunakan komunikasi secara lisan untuk menyampaikan cerita rakyat ini, okey, ataupun karya tradisional inilah kalau ikut definisi tadi. Okey, manakala kebanyakan sastra tradisional yang lahir pada zaman lisan, okey, pada zaman lisan, masyarakat pengamalnya memang pernah belum disentuh tentang sistem tulisan lah, okey, tentang lisan. Mereka ni kita panggil sistem lisan prima lah, maksudnya mereka lah pelopor kepada karya-karya tradisional yang disampaikan secara lisan ini. Tetapi kalau hari ini, kalau kita tengok karya tradisional yang telah beralih kepada zaman tulisan, okey, yang telah didokumentasikan, okey, yang itu kita boleh panggil sebagai sistem lisan yang sekunder lah, yang mana mereka menjadikan teknologi sebagai platform untuk mengetengahkan, okey, karya-karya tradisional tadi. Okey, jadi untuk membuat perbandingan antara sastra tradisional dan juga sastra moden, mungkin saya boleh bahagikan dari segi 4 ciri lah. Okey, yang ciri pertama dari segi kaedah kita menyampaikan sastra moden dan sastra tradisional tadi. Kalau sastra tradisional kita banyak menyampaikan melalui lisan. Okey, ini sebabnya ianya berkembang dalam komuniti ataupun masyarakat tradisional kita. Okey, berbanding dengan kesusastraan moden yang telah pun menerima perubahan ataupun inovasi dari segi sistem lisan kepada tulisan. Jadi kita selalu kata bidang teknologi je ada inovasi, tapi silap. Kita dalam bidang sastra sebenarnya pun kita ada inovasi. Okey, yang mana bila berlakunya inovasi dari zaman tradisional kepada moden. Okey. Jadi perkara kedua ialah dari segi kepunyaan, okey, hak cipta lah. Okey, kalau sastra tradisional kita dapat lihat bahawa apa sahaja yang dicipta oleh komuniti atau masyarakat tersebut adalah hak milik bersama. Okey, kerana mereka hidup dalam kelompok-kelompok mereka tersendiri. Jadi kalaupun berlaku perubahan ialah ketika mereka berhijrah dari daerah ke daerah yang lain. Okey. Untuk kesusastraan moden, bagi karya-karya yang dicipta perlu ada penama dan hak cipta itu perlu diberikan kepada pengarang. Contohnya kita ada cerpen, drama. Jadi dia memang akan ada ditulis nama pengarang yang mencipta karya tersebut. Okey, kemudian dari segi isi, okey, dari segi isinya, isi kandungan. Untuk sastra tradisional dia lebih mengutamakan penceritaan yang lebih bersifat hayalan daripada kenyataan. Itu realitinya lah kan. Okey, sebab ketika itu sastra tradisional, karya-karya sastra tradisional cerita rakyat ini adalah itu hiburan mereka. Okey, itu adalah hiburan mereka berbanding pada hari ini. Kalau zaman moden, kalau kita katakanlah nak samakan dengan konsep cerita rakyat ni, ialah kita menonton filem, kita pergi ke panggung wayang untuk menonton filem, itu hiburan kita. Okey, tetapi bagi masyarakat tradisional, sastra rakyat itu adalah cerminan ataupun adalah peluang untuk mereka berhibur selepas penat, pulang daripada menjadi ikan, okey, mencari rezeki, okey, daripada itu mereka menjadikan cerita-cerita rakyat ni sebagai hiburan, baik sebagai halayak yang mendengar maupun penutur yang mempersembahkan cerita rakyat tadi. Manakala bagi kesusastraan moden dia lebih untuk menimbulkan rasa katarsis lah, rasa kepuasan, okay, kepuasan ketika mencipta karya tersebut. Okey, seterusnya dari segi bagaimana kita mempromosikan ataupun menyebarkan kedua-dua karya ini memang mempunyai cara yang berbeza. Okey, kalau sastra tradisional dia sangat terbatas. Okey, jadi macam saya bagi tahu tadi, cerita rakyat itu disampaikan antara kelompok dan masyarakat komuniti itu sendiri. Manakala pada hari ini kalau kita tengok sastra moden sudah boleh diulang cetak, okey, boleh dengan adanya media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, karya itu lebih mudah tersebar luas.
Okey, cuma bila sastra tradisional ni bila kita dokumentasikan, macam saya bagi tahu tadilah, dia jadi sumber lisan yang sekunda lah. Okey, bukan lisan yang prima yang asli lah, kerana telah melalui proses dokumentasi tadi. Okey, jadi mungkin kalau kita nak huraikan tentang perbezaan sastra tradisional dan moden ni, ambil satu lagi slot yang khas kot lah. Okey, itu saja daripada saya, Doktor. Baik, terima kasih banyak Dr. Nordiana. Jadi di sini saya boleh katakan masyarakat pada zaman dahulu mereka mempunyai pemikiran dan juga ruang yang jauh untuk mengingati setiap perkataan, setiap baris dalam cerita rakyat maupun pantun. Okay? Kerana pada waktu itu seperti Dr. Diana terangkan tadi, tiada lagi medium penulisan, pencetakan. Jadi saya agak kagum dan kita boleh kata yang mereka ni genius, okay, pada zaman tersebut kerana dapat mengingati setiap bait dan sebagainya. Baik, kita kembali kepada Dato' Arifin Said. Okay, saya ada soalan untuk diajukan. Okey Dato', sebagai seorang penggiat yang masih meneruskan kelangsungan sastra rakyat pada masa kini, bolehkah Dato' kongsikan salah satu cerita rakyat yang mempunyai nilai sejarah dan kebudayaan yang tinggi yang diwarisi kepada generasi masa kini? Barangkali boleh terangkan elemen-elemen seperti terdapat nilai-nilai murni ataupun budaya dalam cerita rakyat tersebut. Silakan Dato'. Dr. Saifuddin dan Dr. Diana. Sebenarnya saya terpekum dengan kajian yang dibuat oleh Dr. Diana kan, sebab pada awal-awal mempertahankan cerita rakyat untuk kelangsungannya itu, saya adalah orang yang terlibat sebenarnya, baik peringkat ASEAN, Asia Pasifik ataupun World Folklore kan. Dan apa yang kita lihat sekarang ni, itulah yang UNESCO perjuangkan. Dan Dr. Saifuddin, saya mengambil satu cerita kan, Seri Pahang, nampak tak? Seri Pahang, Naga Tasik Chini. Itu cerita. Seri Pahang, Naga Tasik Chini. Bercakap tentang sejarah dalam sastra rakyat ini sebenarnya. Jenisnya, kalau cerita dari sejarah itu dia panggil legenda. Macam Dr. Diana cakap tadi kan. Dan kita ada legenda, ada mitos, ada cerita binatang, ada cerita asal-usul, cerita jenaka dan beberapa kategori yang lain. Yang cerita yang saya bawa ini, Naga Tasik Chini ini, seekor naga di Tasik Chini itu nama dia Seri Pahang. Dan di Laut Cina Selatan itu selalu terjadi ribut peti, gelombang yang dahsyat kan. Dan ini menyebabkan nelayan tidak boleh ke laut kan. Nelayan tidak boleh ke laut ini kerana di kawasan itu dikacau oleh seekor naga lagi, namanya Seri Kemboja. Jadi Seri Pahang ini mengambil tanggungjawab yang sedang bertapa di Tasik Chini ini, mengambil tanggungjawab untuk meredakan perkara ini sebenarnya. Meredakan perkara ini. Seri Pahang ini duduk di Tasik Chini itu sejak sekian lama. Katanya daripada fizikalnya yang besar itu bermula dengan tasik besi, dengan sisik besi, kemudian bertukar kepada sisik perak tembaga, kemudian bertukar kepada sisik perak, lepas itu bertukar kepada sisik emas. Jadi sebelum sampai ke sisik emas tu, dia bersisik perak sebenarnya. Jadi masa sisik perak inilah Seri Pahang akan keluar ke Laut Cina dan akan bertembung dengan Seri Kemboja untuk mengamankan Laut Cina Selatan ini yang daripada huru-hara dibuat oleh Seri Kemboja. Jadi dalam masa perjalanan itu di Tasik Chini itu, Pahang berlaku banjir yang sangat besar sebenarnya. Sebab naga ini sangat besar kan, kalau sungai tak banjir, air itu sempit, sungai itu sempit kan, airnya tidak dalam, naga tidak boleh keluar. Dan naga ini mempunyai kesaktian, dia boleh nyamar sebagai orang tua. Jadi masa keluar daripada Tasik Chini itu, sampai Kuala Pahang, di sana cecek. Sebab pertembungan air sungai dengan air laut, pasti ada di situ. Jadi dia merupa sebagai seorang tua, itu ceritanya. Dan dalam cerita ini, Seri Pahang dengan Seri Kemboja berlawan sangat hebat. 40 hari, 40 malam di Laut Cina Selatan. Pada waktu itu nelayan seluruhnya tidak boleh ke laut kerana gelora sangat kuat kan. Kadang-kadang ribut peti, angin. Dan kapal bot nelayan atau perahu nelayan tidak boleh ke tengah laut kan. Jadi dalam cerita yang lain, selepas itu Seri Kemboja sudah hampir kalah, tewas dalam perlawanan itu, dalam perlawanan antara dua ekor naga ini. Jadi bila Seri Kemboja nak kalah, dia hantar mimpi kepada Raja Siap. Dia kata Seri Kemboja akan kalah, tolong bariskan 100 meriam di tepi pantai itu, dia kata, dan lawan ini ialah Seri Pahang
yang sangat sakti dan bertenaga. Rupa Seri Pahang ini bersinar-sinar sebab sisiknya emas. Dan sisik aku dia kata, dia kata besi, jadi hitam. Dia kata bila terangkat ke atas di tengah laut itu bersinar-sinar, itu adalah Seri Pahang dan tembaklah meriam itu. Jadi berkali-kali Seri Pahang ini nak mengangkat Seri Kemboja nak mengangkat Seri Pahang tapi tidak terangkat. Sebab Seri Pahang sangat gagah perkasa kan. Jadi sekali-sekali Seri Pahang mengangkat Seri Kemboja. Hitam lautan, gelap gelamat macam malam kan. Jadi yang meriam di pantai ini tidak ditembakkan sebab itu bukan Seri Kemboja. Entah macam mana sesekali terangkatlah Seri Pahang oleh Seri Kemboja ini dan laut bersinar, terang benderang. Itu adalah Seri Pahang terangkatkan dan meriam pun dilepaskan. Jadi apabila terkena 100 meriam ni, Seri Pahang pun terasa dia lemah kan. Dia pun turun ke dalam dasar laut dan balik semula ke Pahang. Jadi singgah di Pulau Au di situ. Akhirnya dia menumpan nelayan dengan menyangkut dengan ekor dia pada kemudi nelayan itu kan. Dan nelayan itu baliklah ke Kuala Pahang. Nelayan ini telah datang dalam mimpi dia. Dia kata ada satu benda yang nak menumpang perahu ni, dia kata. Jadi bawa lah. Jadi naga ini sangat besar kan sebab masa saya dengar cerita nenek saya tu dia kata masa itu dicemuluh kan. Kalau kepalanya dicemuluh ini, dia kata badannya sampai ke Kelantan. Aduh, saya kata besar benar binatang ni kan, hewan ini. Jadi itulah dianya kekalahan Seri Pahang kerana meriam, bukan kekalahan dalam perjuangan. Dan ada seekor lagi yang sedang bertapa, Seri Gumom namanya, dan Seri Gumom inilah yang akan membalas ketewasan yang tidak sepatutnya berlaku itu pada Seri Pahang. Ini Dr. Saifuddin kan, dan daripada cerita ni kita melihat apa yang ada pada Seri Pahang ini kan. Yang pertama, dia mempunyai semangat yang tinggi untuk menenangkan keadaan di Laut Cina Selatan itu. Yang kedua, untuk menjaga nelayan-nelayan supaya dapat cari makan. Dan dia akan pergi memusnahkan siapa yang tidak bertanggungjawab ini kan. Dan dia sangat perkasa dan gigih kan. Daripada Tasik Chini keluar sampai ke Laut Cina Selatan, mengharung lautan itu dengan badan yang besar itu kan, dan bertemu dengan Seri Kemboja. Dan dalam perjuangan itu dia tidak mengaku kalah. Sampai akhirnya dia boleh menang, tapi ada satu perkara yang perkara yang berlaku menyebabkan dia kalah kan. Dan ini menunjukkan bahawa Seri Pahang sangat cinta kepada negara dia, pada negeri dia, selepas dia kalahkan, dia balik ke Pahang, dan sebelum dia nak berjuang pun, dia meninggalkan negeri dia dengan penuh semangat, kan, membawa satu matlamat yang sangat mulia, yang sangat misi yang sangat jelas kan, tapi dia tidak memberikan penghargaan pada siapa pun. Itu dia. Dan itulah nilai-nilai yang nilai-nilai budaya yang ada pada kita, yang mesti kita terapkan ke dalam generasi kita sekarang ini. Semangat cinta negara bangsa, semangat gigih, tidak putus asa, semangat berjuang dan segala macam, tidak pernah mengaku kalah kan, dan sampai kita berjaya. Inilah yang ada pada cerita Seri Pahang Naga Tasik Chini ini yang saya tulis pada tahun 90-an tu. Gitu, Dr. Okey, terima kasih Datuk. Satu sebuah naratif cerita yang saya kira sangat menarik untuk disuguhi dan juga dibaca oleh anak muda pada masa kini. Jadi antara nilai murni yang tadi Datuk ada terangkan iaitu berjuang sehingga berjaya, tidak mudah putus asa, kemudian gigih dan juga cinta kepada negara. Itu yang paling penting, cinta kepada negara. Sebab tu Datuk menyiapkan buku tersebut. Adakah Datuk memang terfikir tentang nilai-nilai murni itu, ataupun Datuk menulis cerita tersebut dan pada masa yang sama nilai itu datang sekali seiring dengan jalan cerita tersebut, Datuk? Sebenarnya nilai itu dalam cerita rakyat ini, apa cerita rakyat pun memang nilai itu seiring sebenarnya. Okay. Tidak dicipta oleh pengarang ataupun tidak ditukar tambahkan. Nilai itu seiring dan kita hanya menuliskan ataupun pengilpular itu menceritakan sebagaimana cerita yang sebenarnya itu. Itulah ceritanya. Dan dalam cerita itulah adanya selitan atau terdapat nilai-nilai yang kita sebutkan. Kalau kita lihat nilai murni sangat banyak kerjasama, sangat padu apa, patuh, tidak putus asa, perpaduan kan. Ada, kalau dalam sekolah tu ada 17 sebenarnya, tapi sebenarnya lebih. Dan ini dengan jelas tergambar dalam cerita-cerita rakyat, dan sebab itulah sebagaimana yang Dr. Diana kata, UNESCO berusaha kan untuk mengekalkan, melestarikan cerita rakyat ini sebagai satu, bukan sekadar warisan, tapi sebagai satu sarana pendidikan yang perlu diterapkan ke dalam pemikiran generasi muda sebenarnya.
Baik Datuk, terima kasih Datuk. Jadi jelaslah di sini cerita rakyat yang didukung oleh masyarakat pada waktu dahulu sehingga kini membawa nilai-nilai murni, budi bahasa yang secara semula jadi, bukannya direka-reka, dan perkara ini yang anak muda perlu mengambil contoh, mengapresiasi karya-karya cerita rakyat, warisan turun-temurun agar timbul perasaan berputik perasaan cinta kepada negara dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita berehat seketika dan berjumpa lagi sebentar lagi. Terima kasih. Mat Jenin. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, tinggallah seorang pemuda yang kuat berangan-angan. Namanya Mat Jenin. Pada suatu hari, Mat Jenin memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Dia sudah memanjat 10 pokok kelapa. Semasa memanjat pokok yang ke-11, Mat Jenin sudah mula berangan-angan. Upah memetik buah kelapa ini akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Kemudian, Mat Jenin menyambung kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa letih. Mat Jenin pun bertenggek di atas pelepah kelapa yang separuh kering. Mat Jenin terus menyambung angan-angannya. Telur-telur itu akan aku eramkan. Kemudian aku belah ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Wang jualan ayam itu akan kubeli beberapa ekor kambing. Mat Jenin terus berangan. Dia berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Selepas lembu-lembunya membiak, Mat Jenin akan menjualnya. Wang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Kuda itu akan ditunggangnya semasa membawa lembu-lembunya meragut rumput di padang. Mat Jenin terus berangan lagi. Dia berangan bersia-sia dengan menunggang kudanya. Mat Jenin menjemput Tuan Puteri menunggang kudanya. Tuan Puteri bersetuju untuk menunggang kuda bersama Mat Jenin. Tuan Puteri meminta Mat Jenin memacu kuda dengan lebih pantas. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Ketika itulah Mat Jenin tersedar bahawa dia sebenarnya terhenjut-henjut di atas pelepah kelapa. Mat Jenin terkejut apabila badannya melayang di udara. Akhirnya, Mat Jenin mendarat ke tanah dengan kedua-dua kakinya tercegat. Orang kampung terlopong melihat kejadian itu. Mat Jenin hanya mampu tersenyum. Orang kampung menyindirnya kerana kuat berangan-angan. Pengajaran daripada cerita itu tadi ialah janganlah kuat berangan-angan. Jika kita ingin sesuatu, kita hendaklah berusaha dengan gigih. Usaha yang gigih dapat membawa kejayaan. Sedangkan angan-angan kosong tidak memberi kita apa-apa hasil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita sambung webinar kita pada hari ini. Okey, soalan saya ingin ajukan ini kepada Dr. Diana. Okey, pada pandangan doktor lah, adakah cerita rakyat yang diwarisi generasi kini mempunyai unsur tokoh tambah, macam ada penambahan dalam cerita dan sebagainya? Silakan doktor. Okay, terima kasih kepada Dr. Saifuddin. Okay, secara peribadi, saya memang bersetuju untuk menyatakan bahawa cerita rakyat ini secara realitinya memang mempunyai nilai tokoh tambah. Okay. Kalau kita lihat secara intrinsik lah, keseluruhan bentuk cerita rakyat itu sendiri memang memberikan setiap cerita itu memberikan pengajaran yang sangat halus, yang perlu diteliti oleh masyarakat ataupun halayak pendengar, maupun pembaca yang menikmati cerita rakyat itu sendiri. Tetapi berbeza dengan masyarakat ataupun mereka pengamal yang menuturkan cerita rakyat ini sendiri. Untuk
untuk menyampaikan cerita rakyat itu menjadi satu cabaran kerana mereka perlu mengingati sebuah jalan cerita yang menggunakan ragam bahasa yang sangat pelbagai, okey, tema yang berbeza, okey, mempunyai motif, watak dan latar tempat serta latar masyarakat, contohnya dalam cerita epik ataupun hikayat. Okey, jadi ini menjadi satu kesukaran untuk penutur, okey, untuk mengingati, okey, untuk mengingati cerita-cerita yang disampaikan. Jadi di sini mungkin terdapat satu perubahan, okey, perubahan yang menjadi faktor utamalah kepada berlakunya tokoh tambah cerita tadi. Jadi antara persekitaran halayak yang menjadi pendengar dan juga konteks pendengar, untuk kita mengekalkan, okey, untuk kita mengekalkan keaslian cerita ini, mungkin ada beberapa faktor yang perlu diambil kira lah, okey, dalam seni persembahan cerita rakyat itu sendiri. Okey, antaranya kalau kita dapat lihat, okey, ini berdasarkan penelitian pembacaan saya lah, okey, kita dapat lihat dalam persembahan cerita rakyat itu akan berlakunya pengulangan cerita yang insentif, okey, dari penutur akan membuat persembahan yang lebih kerap, okey, untuk memastikan tidak ada kesilapan, okey, ketika mempersembahkan cerita rakyat itu sendiri. Okey, kemudian selain daripada itu, persembahan cerita rakyat yang diperdengarkan ini akan diiringi dengan alat muzik. Okey, contohnya kita ada alat muzik, selain daripada alat muzik juga gerakan badan daripada penutur itu sendiri. Okey, muzik dan gerakan ini dapat orang kata merangsang ingatan penutur, okey, yang terdiri daripada awan batil, tuk selampit dan sebagainya. Okey, jadi mereka menggunakan gerakan badan serta alat bunyi, alat bantu seperti belanga dan rebab, okey, untuk melicinkan penceritaan mereka, untuk memastikan persembahan itu berjalan lancar. Selain daripada itu, kita juga dapat lihat kalau dalam cerita rakyat itu akan berlakunya kaedah perulangan. Okey, kalau dari segi penuturan itu akan diulang-ulang. Jadi penutur atau pencerita akan mengulang frasa atau bunyi yang tertentulah. Okey, nanti mungkin lepas ni kita boleh minta Datuk lah untuk buat sedikit contohnya. Jadi hal fungsi ini memberikan variasi. Jadi ini apa yang saya sebut tadi, kaedah perulangan ni dia selain dia dapat mengurangkan, okey, nilai tokoh tambah tadi, dia juga memberikan satu variasi kepada suara dan menimbulkan keseronokan, okey, bila halayak menonton ataupun mendengar cerita rakyat tadi. Jadi bunyi ini sebenarnya menjadi satu faktor kepada membantu penutur untuk menghayati dan mengingati cerita rakyat yang disampaikan. Okey, selain daripada itu juga bagi pandangan saya lah secara peribadi, walaupun cerita rakyat ini mengalami tokoh tambah, okey, tetapi bagi cerita-cerita rakyat yang berlegar sekitar istana ketika itu, cerita ini tidak sampai keluar. Jadi dia berada dalam komuniti istana saja. Jadi cerita itu lebih bersifat asli lah, okey, yang diperturunkan daripada mereka yang duduk dalam sekitar istana ketika dululah. Okey, berbanding cerita rakyat yang diwarisi daripada masyarakat golongan biasa, golongan marhain lah. Okey, rakyat biasa. Yang ini kita dapat lihat perbezaan peratusan nilai tokoh tambah yang terkandung dalam cerita-cerita rakyat ini. Okey, sekian. Baik, terima kasih Dr. Diana. Saya setuju dengan pandangan Dr. Diana, iaitu barangkali tokoh tambah itu akan lebih menguatkan makna atau maksud dalam suatu penceritaan. Kerana dalam ada kajian yang menyatakan bahawa sesuatu pengulangan yang diulang-ulang berkali-kali akan menguatkan makna. Justru itu, jika terdapat sebarang nilai murni, budi bahasa dalam cerita rakyat tersebut, maka penonton ataupun orang muda, generasi muda akan dapat ingat dan juga barangkali mempraktikkan nilai murni tersebut jika dia ada ataupun disisipkan dalam karya-karya tersebut. Baik Doktor, soalan seterusnya. Dari perspektif Doktor, adakah perkara ini akan memberi kesan terhadap sebuah cerita yang diwarisi secara lisan dari generasi ke generasi? Kerana sebagai contoh, dahulu ceritanya macam A, sekarang jadi seperti B. Jadi ada sedikit tokoh tambah dan perubahan. Adakah ia beri kesan atau impak, Doktor? Silakan.
Okay, terima kasih. Baiklah, dari segi impak kepada perubahan nilai pokok tambah ini, saya melihat bahawa cerita rakyat ni dia berkembang mengikut perkembangan dan juga perubahan masyarakat ketika itu. Okey, contohnya ketika sebuah komuniti itu berpindah randah. Jadi mereka akan membawa hasil ciptaan cerita rakyat tadi untuk disebarkan di tempat baru. Jadi bila berada di situasi ataupun di daerah dan di negeri baru, cerita tadi bertukar. Mungkin dari segi latar tempatnya. Mungkin ketika mereka duduk di tempat lama di tepian sungai. Jadi bila pindah ke daerah yang baru, mungkin di dalam melihat kepada mungkin duduk di sekitar gua ataupun hutan. Jadi latar tempat cerita itu pun akan bertukar secara automatiknya. Okey, yang ini tadi kita merujuk pada pandangan Datuk pada awal tadi yang mengatakan bahawa betapa eratnya hubungan sastra rakyat itu dengan alam. Okey, ini merujuk kalau kita lihat peribahasa lama iaitu alam terkembang jadikan guru. Okey, memang kalau kita memang tidak kita nafikan bahawa karya sastra tradisional memang sangat akrab hubungannya dengan alam. Okey, kita lihat bagaimana setiap pembayang pantun itu terdiri daripada unsur-unsur alam yang sangat indah. Okey, jadi masyarakat dulu mereka mempunyai kearifan tempatan, okey, dari aspek untuk menjadikan alam sebagai hak pendidikan mereka untuk menjadi orang yang kreatif mencipta karya-karya sastra terutamanya dalam cerita rakyat inilah. Jadi daripada kesan tokoh tambah ini sebenarnya dia memberikan impak kepada keaslian cerita itulah. Akan berlaku sedikit susut nilai dari segi aspek isi kandungan, okey, tetapi dari segi nilai dan pengajaran masih kekal, okey, masih sama. Cuma dalam cerita plot itu mungkin akan bertukar sedikit, okey, seperti yang saya maklumkan tadi. Jadi ini akan memberi impak kepada pengkaji yang sekarang ataupun pembaca yang sekarang untuk mereka sebenarnya untuk memahami cerita rakyat yang didengari dari pelbagai versi lah. Okey, contohnya pengalaman saya sendiri ketika membuat pendidikan tentang Puteri Saadong ni, yang mana di setiap daerah itu membawakan jalan cerita yang pelbagai tentang Puteri Saadong. Jadi bila kita kumpulkan, kita kena buat sedikit kajian ataupun untuk mengenal maklumat yang betul-betul prima lah. Okey, kita kena asingkan proses-proses metodologi kajian yang kita gunakan untuk pastikan bahawa sumber yang benar-benar kita ambil tu betul-betul diguna pakai serat bersama. Jadi saya tak boleh ambil yang paling tepat sebabnya kita takkan ada yang paling sahih. Sebabnya kita faham bahawa konsep cerita rakyat ni milik bersama. Jadi kita akan ambil maklumat yang lebih kurang sama dalam setiap daerah tu. Mungkin di Bacok pandangannya berbeza, di Pasir Mas berbeza. Jadi mana yang sama kita ambil yang betul-betul seragam lah. Okey, sebabnya saya mengambil kira bahawa mengambil kira fungsi ataupun ciri cerita rakyat itu sendiri bersifat kolektif iaitu milik bersama. Jadi secara kesimpulannya boleh saya katakan bahawa untuk impak kepada kesan kepada tokoh tambah dalam cerita rakyat ini, dia sebenarnya memberikan satu kesukaran lah kepada golongan sekarang ni untuk memahami ataupun untuk membuat pendidikan berkenaan cerita rakyat itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diana atas penjelasan yang sangat terperinci dan boleh kita katakan iaitu cerita rakyat ini di tokoh tambah ataupun diubah atas kapasiti untuk menyesuaikan dengan keadaan sekeliling, okay, agar pada waktu itu mudah untuk diapresiasi oleh masyarakat pada waktu itu di tempat itu. Jadi sebab tu ada versi A, versi B dan sebagainya. Namun begitu, apa yang penting semestinya akan ada nilai-nilai bumi dan juga bumi bahasa yang diterapkan dalam cerita-cerita rakyat tersebut. Baik, soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Datuk Arifin. Okey Datuk, lazimnya kita semua tahu pada zaman dahulu cerita-cerita rakyat ini disampaikan oleh penglipu lara. Jadi Datuk, bagaimanakah kita nak melihat peranan penglipu lara pada masa kini? Adakah wujud mereka ini yang masih relevan dan bagaimana pula dengan pelapis pada masa akan datang? Adakah pelapis ataupun sebaliknya? Silakan Datuk. Dr. Saifuddin dan Dr. Diana, ini satu cabaran yang sangat tinggi untuk kita tangani. Kalau kita nak melihat
penglipu lara yang dulu itu di zaman sekarang ni memang tak ada. Tapi secara peribadinya saya sangat berharap sekarang ini akan lahir penglipu lara yang duduk di tengah-tengah di mana-mana dan dia akan bercerita sebagaimana penglipu lara yang lalu kan, yang dulu kan. Bagaimanapun ini ada hubungan dengan apa yang Dr. Diana tiangkan tadi. Artinya kalau penglipu lara sekarang ni wujud, dia membawakan cerita-cerita rakyat yang lalu itu, pasti tokoh tambah itu akan ada kan. Sebab apa, dalam cerita rakyat dulu tidak adalah kapal terbang ataupun kereta api kan, ataupun jalan raya. Jadi ini akan berlaku sekarang ni. Tapi pada saya, ini tidak menjadikan masalah yang bukan satu masalah yang ketara. Ini adalah satu kreativiti kepada penglipu lara itu dalam menyampaikan ceritanya. Dan sebagaimana yang Dr. Saifuddin kata, walaupun apa tokoh tambah pun, nilai cerita itu atau berjalan cerita itu masih ada. Dan tokoh tambah itu berdasarkan hubungan manusia dengan alam itu. Macam Dr. Diana kata kan, dulu dia duduk tepi sungai, jadi latarnya adalah sungai kan. Jadi sekarang ni dia duduk tepi bukit, maka pastilah latarnya bukit. Sebab hubungan begitu erat kan. Dan ini akan terjadi kepada penglipu lara sekarang kan. Tetapi yang kita harapkan sekarang ialah lahirnya penglipu lara sekarang ini, dia tetap membawakan cerita rakyat kan. Walaupun ada tokoh tambah itu, tapi kita kena pasti apa yang sesuai dengan cerita rakyat dulu, apa yang agak perkara yang baru kan. Ini tidak menjadi masalah. Dan pastilah kalau untuk menarik perhatian khalayak, perkara-perkara begini akan timbul. Tetapi jalan cerita yang sebenarnya, apa yang kita nak sampaikan, nilai-nilai yang ada di situ tetap kekal dan tetap hijau kan. Ini yang kita harapkan. Dan untuk mendapat perkara ini ada satu kesukaran yang sangat tinggi kan. Tapi saya mengharapkan kita ada 32 juta rakyat di negara kita ni. 32 juta kan. Kalau lahir 12 orang pun tak apalah sebenarnya. Ini sudah cukup untuk berperkenalkan pada kita melestarikan penglipu lara itu ke zaman moden ini kan. Dan apakah peranan mereka yang boleh mereka sampaikan kepada khalayak kan. Dan pastinya ini satu perkara yang sangat menarik kan. Dan kita tahu satu lagi, ruang ataupun keadaan yang ada sekarang ini sangat artinya satu lagi memang cabar yang sangat tinggi kan. Kita ada pelbagai media yang segala macam yang mengambil alih antara satu sama lain kan. Ini bukan sekadar penglipu lara kan. Media sosial misal kata mengambil alih akhbar bercetak. Itu dia. Dan ini akan terjadi dan kita tidak akan memusuhi atau tidak akan mengekang atau tidak menghalang perkembangan ini. Ini adalah perkembangan. Soalnya bagaimana kita menangani perkembangan itu dan menerima perkembangan itu. Dan ke arah mana perkembangan itu yang akan kita bawakan. Dan ini adalah satu daripada ruang yang masih ada lagi peranan ni untuk penglipu lara. Dan ini boleh dilakukan kan. Dan pastilah kalau sekarang ni kita tengok kawan-kawan kita yang bermain alat muzik kan, dia panggil basket sekarang ni kan, ramai penonton kan. Dan penglipu lara juga mungkin boleh menjadi salah satu daripada unsur itu yang duduk di hadapan khalayak di tepi-tepi gedung niaga misalnya kata, dan mereka menepuk bana dan bercerita dengan satu alat pembesar suara yang cantik yang didengar oleh semua orang kan. Dan pada saya ini akan terjadi kan, boleh terjadi. Dan saya sangat mengharapkan perkara ini kan. Kita jangan selalu mentikaikan bahawa cerita itu original atau tidak kan, tapi maksudnya jalan cerita masih ada, nilainya masih kekal, nilai-nilai masih kekal untuk diterapkan pada khalayak dan latar cerita itu tetap berubah kan, tak apa. Tetapi latar-latar lama itu mesti diperkenalkan juga kepada khalayak kan. Itu dia. Dan kalau saya katalah saya kata tadi ambil tampian Nyiru tadi kan. Sekarang ni kalau kita tanya khalayak kita, tahu kan Nyiru? Saya ingat suka nak dikatakan semua tahu kan. Ada yang tak tahu. Dan apatah lagi falsafah di belakang Nyiru kan. Itu lagi susah kan. Kecuali kita belajar kan. Misal kata kalau kita panggil Nyiru ni, dalam peribahasa kita, kecil tapak tangan, Nyiru saya tadahkan, dikatakan. Kecil tapak tangan, Nyiru kami tadahkan. Kenapa tak tadahkan Stadium Merdeka kan? Atau Stadium Bukit Jalil lagi besar kan? Tapi tapak tangan ganti Nyiru kan. Ini falsafah di belakang itu ialah Nyiru ini adalah sejenis alat yang cerdik. Dia digunakan untuk menampi padi, mengindam beras atau mengangin padi kan. Jadi kalau menampi padi itu, Nyiru dapat membezakan antara padi yang bernas itu dengan padi yang hampa. Jadi padi yang hampa itu akan keluar daripada Nyiru. Begitu juga beras, beras kan. Bila menampi beras atau mengindam beras,
bila minum beras itu artinya antah beras akan pergi ke belakang dan beras akan pergi ke depan. Dan beras itu akan ditampilkan keluar kan di atas tempat yang lebih bersih kan. Dan antah ini ditumbuk sekali lagi untuk dijadikan beras. Jadi artinya nyiru ini satu benda yang cerdik kan. Jadi dia kata kalau kita meminang anak dara kan, tak cukup tapak tangan, dia kata nyiru kami tadahkan. Dia tadahkan nyiru kan. Artinya jaga diindangnya kita kan. Kalau kita benda tu bagus, adalah dalam nyiru. Kalau tak bagus, terkeluar pada nyiru kan. Itu falsafah yang ada. Dan pengipolara sangat berperanan dalam hal ini kan. Mungkin dalam cerita-cerita itu termasuk segala macam hal di negara kita kan. Dengan pedagang asing, dengan kenaikan harga segala macam kan. Dengan sekolah yang duduk jarang-jarang kan. Ini kalau pengipolara lahir pada masa ini, dia bercerita pasal pasal persekolahan dalam kita. Dan cerita bawang putih bawang merah, dia kata mungkin bawang putih dan bawang merah itu tidak bersekolah, dia kata, tidak macam kita sekarang ni bersekolah ramai-ramai tapi dalam pandemik duduk jarang-jarang. Mesti perkara ini cerita sebab untuk menarik perhatian khalayak di depan. Dan pada saya, sebagaimana yang juga Dr. Diana terangkan cukup jelas tadi kan, tambahan ini adalah satu kreativiti pengipolara. Serupa juga kalau cerita ini dituliskan, mesti ada kreativiti penulis dalam cerita itu, macam buku saya ni kan, untuk menarik untuk menarik perhatian pendengar kan. Masa bercerita itu, misal kata, nenek guru cerita, dia kata, naga itu besarnya, kalau kepalanya dicenung, dia kata, ekornya di Kelantan kan. Kita pun berfikir entah ya, entah tidak kan, tetapi kita cukuplah kagum mendengarkannya. Besar benar benda ini, dia kata. Itu benda ini. Jadi tokoh tambah ini memberi impak, tapi ada karya positif yang disampaikan oleh pengipolara itu, dan ada perkara yang mesti dikendalikan oleh pengipolara itu, iaitu menyebabkan khalayak dia tidak jemu. Ceritanya menarik perhatian kan, dan ada lagu yang mungkin dinyanyikan oleh orang ramai-ramai kan. Dan itulah Dr. Saifuddin kan, saya bagaimanapun tetap mengharapkan pengipolara ini akan tetap berterusan lahir di zaman moden ini, walaupun tidak ramai, tetapi kalau ada sebagai yang menjadi, bukan sebagai contoh, sebagai perkara yang menjadi ikon, ini boleh berlaku kan. Tapi yang saya bimbang ni, kalau 32 juta rakyat Malaysia ini artinya, dan kita ada Sabah dan Sarawak dan Semenanjung, kalau lahir 12 orang pengipolara yang saya katakan itu, dan yang dikatakan macam Dr. Diana katakan, saya bimbang orang ini akan tidak cukup masa untuk memenuhi undangan ke seluruh negara kan. Itu benda ini. Jadi setakat itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Saya tertarik untuk mengulas yang Datuk kata besar harapan Datuk jika tidak-tidaknya ada 12 orang pengipolara di negara Malaysia. Sekurang-kurangnya satu negeri itu bolehlah satu orang pengipolara. Harapannya begitulah. Okey. Satu lagi Datuk, sementara itu berkenaan dengan falsafah, niru dan sebagainya itu, saya melihat bahawa kadang-kadang terdapat falsafah yang sangat tinggi dalam karya-karya cerita rakyat ini, yang pelajar-pelajar ataupun pembaca boleh menggali dan juga membuat analisis dan juga melihat apakah mesej dan juga didaktik, unsur-unsur didaktik yang cuba disampaikan. Saya suka untuk berkongsikan pengalaman Datuk dan juga Dr. Diana. Saya pernah menonton satu persembahan wayang kulit, dan antara watak yang dia masukkan iaitu Adiwira Batman, iaitu Adiwira Barat diletakkan dalam tu. Saya melihat bahawa pendekatan ini untuk menarik minat kanak-kanak, kerana kita sedia maklum jika kita ingin melentur buluh, biar dari rebungnya. Jadi kanak-kanak tu kita dedah dengan wayang kulit dan sebagainya. Jadi itu merupakan barangkali pendekatan yang agak kreatif dan terkini. Macam mana Datuk terangkan tadi, cerita rakyat ini, tokoh tambah itu selalunya ianya sesuai dengan zaman atau seiring dengan masa itu. Itu yang saya nampaklah. Baik, soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Dr. Diana pula. Okey, Dr. Diana, dalam dunia penyelidikan, adakah terdapat sebarang penemuan ataupun pembuktian yang terkini oleh pihak doktor sendiri yang membuat penyidikan berkaitan dengan sastra rakyat ini, Doktor? Okay, terima kasih kepada Dr. Saifuddin. Baiklah, mungkin saya boleh kongsikan sedikit pengalaman yang sedikit lah, berkenaan dengan pendidikan yang sedang saya lakukan, iaitu yang bertajuk transformasi animasi cerita rakyat tradisional, pembentukan model pengaplikasian dan impak kepada masyarakat kini. Yang mana geran ini merupakan geran
padanan antara Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Sarawak dan juga UNIZA di Terengganu. Jadi keempat-empat universiti ini mengkaji cerita-cerita rakyat yang terhasil, cerita rakyat asli daripada negeri masing-masing. Jadi kami bawakan setiap cerita rakyat tadi dan bagaimana kita mentransformasikan kepada dalam bentuk animasi lah, untuk kita nak melihat impak kepada masyarakat kini. Jadi antara objektif penyidikan yang kami lakukan, yang pertamanya kita nak menganalisis proses adaptasi yang dilakukan, untuk kita lihat perbandingan antara cerita asal cerita rakyat itu sendiri dengan cerita rakyat yang telah diadaptasi menjadi animasi. Kemudian kita melihat bagaimana kita nak mengenal pasti sumbangan cerita rakyat animasi kepada negara dan generasi muda. Okey, saya memilih cerita Puteri Saadong. Jadi setelah turun ke lapangan dan mendapatkan data tentang Puteri Saadong, kami membuat proses adaptasi lah kepada dalam bentuk animasi. Jadi hasil daripada animasi tersebut, kita telah membina beberapa soalan, dan kita telah mengenal pasti seramai 384 orang responden yang terdiri daripada mereka yang berumur 15 hingga 40 tahun. Kita ambil daripada daerah di Kelantan lah, 10 daerah di Kelantan. 139 responden terdiri daripada kaum lelaki dan 240 responden terdiri daripada kaum perempuan. Jadi ada 7 soalan yang kita kemukakan. Soalan pertama kita tanya, adakah mereka tahu tentang kewujudan cerita Puteri Saadong ni? Jadi seramai 316 ataupun 82.3% ni jawab mereka tahu cerita Saadong. Mereka tahu akan kewujudan cerita rakyat Puteri Saadong. Manakala seramai 68 orang tidak tahu. Jadi jumlah angka yang agak mengejutkan lah. Mereka tidak tahu tentang cerita Puteri Saadong tersebut. Kalau angka yang tahu tu kita tahu dah, sebabnya itu cerita Puteri Saadong memang terkenal di negeri Kelantan. Jadi kita tak terkejut sangatlah dengan jumlah yang banyak tu tahu. Tapi yang jumlah yang 68 orang tu kita rasa agak tinggi lah untuk tidak mengenali cerita Puteri Saadong tersebut. Kemudian saya tanya soalan kedua, adakah mereka pernah mendengar cerita Puteri Saadong secara lisan? Maksudnya kita nak tengok mereka pernah dengar ia dituturkan ke ataupun tidak. 288 jawab ya, pernah mendengar secara lisan. Maksudnya mereka bukan tahu cerita Saadong melalui pembacaan tetapi melalui lisan. Dan soalan ketiga saya berkait dengan soalan kedua, iaitu dari mana mereka mendengar cerita-cerita lisan Puteri Saadong tadi. Daripada guru, saya bagi pilihan jawapan daripada guru, keluarga, orang kampung ataupun Tok Selampit. Kebanyakan semua jawab daripada guru, keluarga dan orang kampung. Tetapi hanya seorang saja yang menjawab mendengar cerita lisan daripada Tok Selampit. Jadi itu agak menyedihkan lah, sebabnya kita kalau boleh kita nak pelihara cerita Puteri Saadong ni yang disampaikan secara lisan ini, yang seperti Datuk bagi tahu tadi. Kan, walaupun saya sebagai penyelidik menjalankan proses adaptasi kepada animasi, tetapi bagi saya cerita rakyat itu harus dikekalkan pada yang sebenarnya, iaitu dituturkan. Walaupun kita melakukan banyak proses ataupun banyak kaedah untuk mengembangkan ataupun untuk mendekatkan cerita rakyat dengan masyarakat, tetapi bagi saya, pandangan peribadi saya, cerita itu perlu dipulangkan kepada bentuk asalnya, iaitu dituturkan. Jadi di sini kita melihat ada sedikit lompong lah di sini. Jadi apabila baca, memang ramai yang jawab pernah membaca cerita Puteri Saadong, dan yang pernah ditayangkan, pernah melihat atau tidak video yang animasi yang kami hasilkan, ramai yang jawab iyalah mereka pernah melihat sebelum ini. Dan kebanyakan bila menonton video yang cerita Puteri Saadong yang telah dianimasikan, mereka menjawab, mereka rasa 361 orang menjawab bahawa video ini adalah satu video yang menarik lah untuk mereka memahami cerita Puteri Saadong tadi. Jadi itu sedikitlah pembuktian terkini dalam bidang pendidikan yang saya sedang jalankan, yang mana telah pun berada di peringkat akhir, dan telah siap untuk dilaporkan. Jadi itu sajalah Dr. Saifuddin yang boleh saya kongsikan tentang
penemuan terbaru ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Diana. Menarik kajian tersebut yang melihat cerita rakyat itu dan juga penggabung jalian antara teknologi dan juga sastra tradisional. Baik, soalan seterusnya Dr. Diana, bagaimanakah Dr. melihat bidang tradisi lisan ini, terutamanya cerita rakyat, mempengaruhi dan membantu dalam pembangunan pendidikan, ekonomi dan kebudayaan negara, Dr. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Saifuddin. Baiklah, untuk soalan seterusnya ialah sumbangan cerita rakyat untuk bidang pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Okey, dari aspek pendidikan secara peribadinya saya melihat cerita rakyat ini perlu diterapkan, perlu dipupuk untuk dihayati sejak mereka berada di menerima pendidikan awal sekolah, iaitu umur 6 hingga 7 tahun. Okey, pengalaman saya sendiri ketika berada di Padang, Indonesia sekitar 2-3 tahun lepas, saya agak teruja kerana saya melihat kanak-kanak seusia 6 hingga 7 tahun telah boleh menulis puisi pantun dengan baik. Kerana mereka ada kursus-kursus kebudayaan pada umur tahap sekolah rendah. Okey, mereka telah didedahkan tentang kebudayaan, hasil-hasil karya, warisan nenek moyang mereka. Okey, berbanding dengan sistem pendidikan di negara kita sendirilah. Okey, ada tetapi perlu diterapkan sejak awal bagi saya. Okey, bukannya pada umur mungkin di tahun 5, tahun 6 ataupun di sekolah menengah. Jadi dengan adanya rasa sayang kepada khazanah warisan kita, cerita rakyat ini, maka saya rasa kanak-kanak akan menjadikan cerita rakyat ini sebagai satu contoh, contoh yang terbaik untuk mereka lah. Kerana kita faham bahawa sistem pendidikan kita ini lebih kepada yang muda akan meniru yang tua. Jadi di sini kita perlu melihat bagaimana apabila kita menjadikan cerita rakyat sebagai salah satu isi kandungan dalam pendidikan ini merupakan satu kaedah yang paling sesuai untuk kita menjadikannya sebagai kawalan sosial. Alat kawalan sosial tingkah laku kanak-kanak ataupun remaja kita lah. Kerana kita menjadi kegusaran kita pada hari ini bila kita melihat di media sosial tentang kes-kes sosial yang semakin meningkat, yang sangat pelbagai dan menakutkan lah. Jadi itu satu cabaran untuk kita bagaimana kita nak kembalikan semula khazanah warisan ini, kerana kita balik semula kepada fungsi sastra tradisional itu sendiri selain daripada hiburan, ianya adalah sebagai alat pendidikan. Saya suka kalau kita bercakap tentang karya-karya tradisional dan hubung kaitnya dengan fungsi ini, saya suka kita kembali balik kepada fitrah tujuan asal fungsi karya tradisional itu sendiri. Ya, memang kita kena terima bahawa ia memang sebagai satu hiburan. Kerana kita masyarakat Melayu memang kuat berhibur, itu realitinya. Tetapi kita tidak boleh menolak bahawa sebenarnya hiburan itu satu hiburan yang memberikan pendidikan yang tidak formal kepada kita ketika itu. Jadi kita kena kembalikan fungsi sastra tradisional itu, tradisi lisan, terutamanya cerita rakyat ini sebagai alat kawalan sosial yang paling berkesan kepada masyarakat pendukungnya lah. Kalau dulu kita tengok, sebenarnya dulu kita dah masa zaman saya kecil lah, sebenarnya kita dah diperdengarkan dengan cerita-cerita rakyat ni. Guru-guru di sekolah membaca kan cerita-cerita koleksi, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita binatang, kita sang kancil. Dan dulu kita dapat lihat bagaimana RTM pernah menyiarkan cerita-cerita jenaka sebagai iklan kan. Jadi saya rasa kita patut kembalikan semula nostalgia itu. Kalau sebut tentang nostalgia, kita tak nak jadikan warisan cerita rakyat ni sekadar nostalgia, tetapi adalah warisan yang kita perlu perturunkan dan pelihara untuk generasi akan datang. Jadi dia bukan nostalgia, tapi dia adalah satu bentuk warisan yang perlu kita pertahankan lah. Jadi sebenarnya itu antara sumbangan kepada dunia pendidikan lah, sebab saya melihat dari segi aspek realitinya bahawa kita perlu menjadikan
cerita rakyat ini sebagai satu konten ataupun isi kandungan utama sebagai alat kawalan sosial. Okey, dari segi ekonomi dan kebudayaan, mungkin saya boleh gabungkan kedua-dua poin inilah. Okey, dari segi ekonominya kita melihat bahawa sebenarnya cerita rakyat ini mampu menyumbang kepada sektor ekonomi juga. Okey, kita menjalankan persembahan-persembahan yang menarik. Okey, kalau sebenarnya saya pernah terlibat juga dengan rakaman karya agung bersama dengan syarikat Luncai Emas 2-3 tahun yang lepas. Okey, kita merekodkan ada satu babak tentang penceritaan penipu lara menceritakan cerita rakyat. Okey, jadi saya rasa zaman sekarang ni kalau kita tengok netizen kita ni sebenarnya lebih suka benda yang rare, orang kata istilah digunakan rare. Jadi kita kembalikan penceritaan tersebut kerana ia sebenarnya sedikit sebanyak dapat menonjolkan kita punya warisan dan budaya di peringkat global, di peringkat antarabangsa. Jadi itu sebenarnya memberi sumbangan juga dari segi mungkin dunia digital kita kan. Kita rakam macam Encik Fizi bagi tahu tadi, kita rakamkan cerita rakyat tersebut masih lagi dalam konsep yang sama iaitu dituturkan tetapi di dalam bentuk rakaman yang begitu cantik, yang ada prop. Jadi itu sebenarnya memberi satu proses kebudayaan yang akan menggembleng sektor ekonomi negara lah, dan kita kena melihat dari segi industri kandungan kreatif negara lah. Okey, yang itu. Okey, terima kasih Doktor. Okay, terima kasih Dr. Diana. Saya suka untuk mengambil pandangan Datuk tadi. Beliau mengatakan bahawa jika terdapat 12 penipu lara pada zaman ini yang menyambung legasi cerita rakyat ini, semestinya tidak cukup tangan untuk membuat persembahan kerana akan dipanggil untuk majlis itu, majlis ini dan sebagainya. Jadi di sinilah kepentingan cerita rakyat yang mana dapat menyumbang kepada ekonomi, pendidikan dan juga kebudayaan negara. Baik, seterusnya saya suka untuk mengajukan soalan kepada Datuk Arifin. Okey Datuk, sejauh manakah cerita rakyat ini mampu dijadikan sebagai sumber penting dalam rujukan kebudayaan dan ketamadunan? Silakan Datuk. Jadi cerita rakyat sebagai rujukan kebudayaan dan satu hal yang kita dapati ialah dalam cerita rakyat ini sebenarnya adalah satu cermin kepada masyarakat sebenarnya. Cermin kepada masyarakat yang melihat tingkah laku kita kan, apa kita buat setiap hari kan, dan apa yang patut kita buat dan apa yang kita patut tidak buat kan. Dan inilah yang perlu dilihat dalam cerita rakyat ini, yang di dalamnya terdapat pelbagai contoh teladan kan. Dan sebenarnya Dr. Saifuddin kan, saya ada dua perkataan yang yang digunakan oleh Dr. Diana kan. Satu ialah alat kawalan sosial kan, dan satu lagi ialah sebagai alat kawalan sosial ini yang pentingnya, satu lagi ialah nilai. Dan inilah yang perlu dilihat dalam cerita rakyat ini sebenarnya. Alat kawalan sosial ini sebenarnya sebagai satu sarana pendidikan yang sangat penting kepada generasi yang muda kan, untuk melalui keadaan-keadaan dalam masyarakat. Sebenarnya Dr. Saifuddin kan dalam ini, sebenarnya saya sedikit tertekan dengan Dr. Diana kan. Sebab Dr. Diana betul yakin kan perkara ini boleh ditengahkan kan. Betul yakin. Sedangkan saya kadang-kadang agak tergoyang. Sebab saya tahu banyak budaya dalam cerita rakyat itu boleh ditonjolkan, boleh dicontohi, boleh diteladani, dan kita melihat kepupusan yang berlaku sekarang ini. Kita melihat kekangan dengan sebagai media yang ada sekarang ini, berlawanan antara satu sama lain. Sedangkan saya sendiri pun sejak daripada awal kehidupan agaknya, mulai bangku sekolah rendah kan, saya sebenarnya dididik oleh cerita-cerita yang begini sebenarnya. Sebab saya hadir dalam suasana ataupun keadaan di mana penipu lara bercerita kan, dan itulah yang membesarkan kami di kampung. Tahu hormat orang tua-tua kan, tahu patuh kepada ibu bapa kan, ini yang berlaku sebenarnya. Dan tahu apa yang boleh bersedia kawan dengan kawan-kawan. Dan pada satu ketika pula sampai bila saya dah tua-tua begini, atau satu ketika masa muda-muda kan, saya lihat perkara ini makin lama makin luntur. Kita tidak dapat lagi melihat
perkara-perkara yang dulu itu berlaku, penyepul lara dengan halayaknya kan, halayaknya dengan penyepul lara kan, walaupun ada 4-5 orang kan. Dan akhirnya saya memilih untuk mengekalkan cerita rakyat ini dalam bentuk penulisan. Itu dia. Dan saya melahirkan buku yang agak banyak juga kan cerita ni. Dan itu pun perkara ini sebenarnya kalau sebut dalam hal itu, perkara ini telah dilaksanakan oleh Zakaria Hitam, seorang tokoh budaya Pahang kan, yang dikenali dengan Pak Z. Pak Z menulis, merakamkan, mendokumentasikan lebih daripada 300 cerita. Dan saya melalui bacaan lebih daripada 500 cerita kan, yang selain pada Pak Z itu. Dan sebahagiannya dibukukan kan. Dan di sini bila kita lihat buku ini dan lihat penyepul lara ini kan, itu yang saya tengok ketegasan Dr. Diana kan, dan melihat juga penyepul lara ini dalam moden ini. Ini satu satu cabaran pada saya sebenarnya yang kita patut tangani bersama kan, walaupun kita dah ada buku kan yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Itu dia 366 pokok teks kan, daripada 366 juta rakyat Malaysia kan yang dapat penghargaan antarabangsa kan. Dan mereka antarabangsa, saya kagum dengan cerita kita ni sebenarnya, bagaimana perkara ini boleh dikumpulkan dan banyak lagi kah yang ada. Saya jawab semakin banyak yang saya kumpulkan, semakin banyak yang dah hilang. Itu jawapan saya. Dan mereka juga melihat dia kata kita melihat cerita ini sebagai satu cerminan masyarakat, kisah hati budinya, akal budinya, kebijaksanaannya macam mana. Dan mereka mengatakan bahawa dalam cerita-cerita ini terdapatnya perkara-perkara itu menjadi cermin kepada kita, itu adalah kesejakatan yang sangat sahih. Dan mereka mengatakan bahawa cerita rakyat Malaysia ini adalah pearl of the East, mutiara timur yang sangat tinggi harganya, kata dia. Dan kita pun mengakui perkara itu walaupun kita tidak meriakan apa kata mereka kan. Sebab cerminan budaya ini sangat jelas yang boleh mendidik kita sebagai sarana pendidikan yang kita sekarang ini sudah keluh kesah dalam pendidikan kan. Pada saya, cerita rakyat lah penawar ni. Dan sebelum ini pun memang ada cerita rakyat dijadikan buku teks tambahan. Cerita saya pun terpilih antara ini. Ini Puteri Gunung, cerita Gunung Senyum. Macam mana seorang pemikat kuku yang jumpa orang bunian kan, akhirnya dia tak balik ke rumah kan. Dan ini kalau kita kembali pada soalan yang lepas tadi kan, sejarah tadi yang saya jawab tadi. Pemikat kuku itu Tok Long namanya, dan makam Tok Long ni ada di Gunung Senyum. Dan saya memanjat Gunung Senyum itu daripada kaki sampai ke puncak. Melihat perkara itu. Masa itu saya tingkatan 3 kan. Dan perkara-perkara ini sangat menarik kita. Dan saya sangat bersetuju di hati saya kan, penyepul lara ini bukanlah mesti, pasti wujud lagi. Dan di dalamnya kita melihat satu cerminan budaya kita untuk bangsa kita, dan ini untuk dicontohi oleh negara-negara lain yang sekarang ini pun sudah kehilangan benda ini kan. Dan satu hal lagi saya nak sentuh sikit kan, usaha-usaha negara lain sebenarnya, ini telah dibincangkan dalam buku folklore kan, mengangkat cerita rakyat ini telah ada sebenarnya. Dan dia pada waktu itu dia lebih terhadapan daripada kita. Artinya kalau kita ambil cerita Snow White kan, itu dianimasikan tahun 1958. Sangat lama Snow White kan. Dan nilai-nilai kesejakatan itu ada di situ. Dan sama dah juga dengan cerita kita kan, baik bawang putih, bawang merah, batu belah, batu petangkuk, cerita dengan sama juga. Tapi sebagaimana kita hanya mengharapkan penyepul lara lahir lagi walaupun tak ramai, tapi kita dalam masa yang sama kita juga mahukan cerita-cerita ini dianimasikan. Dan kalau perkara ini boleh dibuat dengan teliti dan dipantau begitu rupa kan, yang menggambarkan negara kita bagaimana kan. Dan pastinya yang Dr. Diana cakap tadi, ini satu sumber ekonomi yang sangat tinggi. Saya masih ada simpan lagi Snow White yang dibuat di barat itu kan, sampai sekarang. Dia punya CD dengan video. Dan inilah harapan kita pada masa sekarang untuk melestarikan perkara ini, untuk memberikan satu khazanah yang tercantik pada generasi masa akan datang kan. Dan inilah yang mereka gunakan baik di mana-mana, khususnya dalam pendidikan itu. Baik, amat benar pandangan Datuk berkenaan dengan sastra cerita rakyat ini merupakan cerminan budaya masyarakat ataupun milieu masyarakat itu sendiri. Dan saya juga suka dan bersetuju dengan pendapat Datuk berkenaan dengan pandangan Dr. Diana yang mengatakan bahawa cerita rakyat ini merupakan kawalan sosial masyarakat. Sebab itu
peri pentingnya cerita rakyat ini agar dapat diangkat dengan nilai murni, budi bahasa dan sebagainya untuk dikongsikan dan diapresiasi oleh orang ramai ataupun khalayak ramai. Baik, seterusnya saya ingin ajukan kepada Dr. Diana pula. Okey Doktor, apakah usaha yang dilaksanakan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan untuk memastikan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat ini terus dapat dilestarikan atau dikekalkan kepada generasi kini dan seterusnya? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Saifuddin. Okey, antara usaha-usaha yang pihak Universiti Malaysia Kelantan telah laksanakan khususnya di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan di bawah Jabatan Pengajian Warisan, kita ada cadangan untuk kita membuat semakan kurikulum tentang struktur program yang sedang kita tawarkan pada hari ini, yang mana kita mencadangkan untuk semakan kurikulum yang akan datang supaya kita masukkan kursus-kursus seperti cerita rakyat, tradisi lisan sebagai salah satu kursus yang perlu diambil oleh pelajar. Ada cadangan yang akan dilaksanakan untuk proses semakan kurikulum yang sedang berlangsung ketika ini. Selain daripada itu juga, selain daripada saya, sebenarnya ada beberapa orang pensyarah yang juga yang sedang giat untuk sedang menjalankan pendidikan mereka mengenai cerita rakyat. Antaranya Dr. Nasirin yang sedang membuat kajian pendidikan cerita rakyat, perbandingan antara di negeri Kelantan dan Thailand tak silap saya. Kemudiannya kita ada Dr. Firdaus, ada kita ada Encik Sudiman, di mana Dr. Firdaus giat membuat pendidikan tentang cerita rakyat di Kelantan dan Encik Sudiman membuat pendidikan tentang adaptasi cerita-cerita rakyat di Kelantan lah. Jadi ini antara usaha-usaha yang kita lihat dijalankan oleh pihak Universiti Malaysia Kelantan sendiri untuk melestarikan bidang sastra rakyat ini di bawah Jabatan Pengajian Warisan sendiri. Okey, Doktor? Okey, terima kasih Doktor. Banyak usaha-usaha dan juga kajian yang dibuat agar dapat melestarikan warisan sastra di Kelantan khususnya dan di Malaysia umumnya. Baik, seterusnya Datuk, saya suka untuk mengajukan soalan ini. Pada pandangan Datuk, apakah terdapat sebarang cadangan dalam membantu untuk kelestarian cerita rakyat negara supaya ianya terus terpelihara dan tidak dilupakan, Datuk? Dr. Saifuddin dan Dr. Diana, sebenarnya kita dalam perbincangan ini sebenarnya kita telah banyak menyentuh unsur-unsur yang menuju ke arah itu kan. Untuk melestarikan cerita rakyat ini kan. Tadi kita mengharapkan pengepulara akan timbul lagi, akan lahir lagi di dunia moden ini kan. Kalau tak ramai pun seorang berdua pun dah cukup. Dan kita ada beragam penerbitan kan. Ada di mana-mana penerbitan segala macam. Banyak buku-buku tentang buku-buku cerita rakyat ini telah diterbitkan. Itu dia. Dan hari ini kita boleh menyebut dalam bahasa sebenarnya. Dan saya pun kebanyakan cerita rakyat saya diterbitkan oleh dalam bahasa kan. Dan ada beberapa penerbit yang lain kan. Dan cerita rakyat ini tidak mungkin akan dilupakan. Tidak mungkin akan dilupakan. Yang mungkin timbul ialah cerita itu tidak sama dengan cerita yang mula-mula dulu. Pada saya itu kita boleh atasi dengan adanya animasi, dengan adanya buku kan, adanya pengepularan harapan kita kan, perkara ini akan timbul semula kan. Dan dengan adanya buku sebenarnya dicetak berkali-kali, sebenarnya cerita rakyat ini sangat laku sebenarnya. Dan buku saya pun pada satu buku itu tak kurang pada 4-5-6 kali dicetak sebenarnya. Edisinya pun berubah walaupun versinya sama kan. Dan itulah harapan kita sekarang ini. Kita juga ada media sosial kan. Dan kita boleh gunakan landasan ini untuk kita bergerak melestarikan, memelihara cerita rakyat kan. Dan perkara ini tidak kita lakukan lagi. Pokoknya sekarang ini dalam hal ini melestarikan cerita rakyat kan, mencari cerita rakyat, mengekalkan cerita rakyat, kita memerlukan kerjasama yang kolektif. Artinya mungkin sedikit yang komersial baru boleh jadi perkara ini. Sebab bila sebut komersial ni ramai orang berminat kan. Dan tetapi komersial pun kita tidak menghilangkan atau menjejaskan nilai yang ada. Dan ini kita ada pakar rojong kan. Dan kita ada pengkaji. Dan mereka yang boleh membantu perkara ini. Dan kalau perkara ini dilakukan, saya tidak nampak cerita rakyat akan dilupakan. Dan malah cerita rakyat ini sangat akan diminati. Walaupun dia dibaca sahaja atau melihat animasi atau melihat dalam media sosial ataupun melihat seorang pengepulara yang menepuk rebana misalnya kata dekat Dataran Merdeka.
Dr. Saifuddin kan sebenarnya bila menghadapi halayak ini sebenarnya, saya banyak buat perkara ini sebenarnya. Sejak dulu hingga sekarang ni jarang-jarang. Saya tidak pernah gagal sebenarnya, baik dalam atau luar negara. Cerita diminati, didengar dengan syok, halayaknya ramai ataupun halayaknya dipilih kan. Kalau di negara Singapura itu halayaknya dipilih. Dan saya mengendalikan halayak ini bermula dari pelajar tadika sampailah ke pelajar universiti dan sampailah kepada pelajar awam kan, universiti ataupun orang awam kan. Mereka tidak pernah jemu sama ada luar negara atau di dalam negara kan. Saya beri contoh di Sri Lanka kan. Sri Lanka ini ada kalangan Melayu kan. Saya agaknya di depan saya itu lebih kurang dalam dekat 3,000 orang kan. Dengan sebiji rebana saya bercerita kan. Dan mereka memahaminya sedikit-sedikit kan. Dan mereka sangat tertarik kan. Itu alasannya mungkin bukan kerana saya, mungkin kerana mereka rindu pada bahasa Melayu itu. Begitu juga di Afrika Selatan, di Cape Town kan. Ada dua tempat, satu dibuka tempat orang Melayu. Dan satu lagi itu ialah di Dewan yang besar kan. Itu dalam 5,000 yang datang. Saya membawa rebana juga. Masa mula-mula saya naik ke atas pentas, mereka tidak heran. Dia kata, apa budak ni dengan rebana? Sebiji ni kan sebiji gedang tadi kan. With a small drum, dia kata kan. Tapi bila suara saya keluar, rebana disebut kan, mereka senyap sepi dalam masa hinga-binga sebentar tadi kan. Mereka mungkin tidak faham, ada yang faham bahasa Melayu sikit. Tapi mereka menikmati mungkin nada cerita itu yang disulami dengan lagu dan segala macam. Inilah kembali kepada yang Dr. Diana cakap tadi. Kadang-kadang kita di atas pentas tu, latarnya dah lain kan. Mesti lain sikit perubahannya tu. Kalau latar di bukit artinya, mesti ada perkataan bukit kan. Ini. Kalau di sungai, mesti ada sungai. Perkara ini begitu. Itu adalah kreativiti yang harus ada pada seorang pempulara. Dan dengan segala macam kemudahan yang kita sekarang ni, teknologi dan istilahnya, saya pasti kalau kita gunakan kemudahan-kemudahan ini, bermula daripada seorang pempulara kepada animasi yang di CD kan, dengan media sosial yang kita gunakan, apatah lagi TV, media elektronik kan, kita tidak mungkin untuk menyatakan bahawa cerita rakyat ini akan dilupakan. Dan satu lagi yang sangat penting adalah Dr. Jana menyebutkan kurikulum di universiti. Ini dia cakap agak ni MK, mesti Kelantan, kerana di situ ada fakulti teknologi kreatif yang sangat saya sanjungkan. Mungkin hari ini di sekolah juga kita mula pada jam 1 atau tadika pun sampai ke setinggi-tingginya. Dan saya pun bersekolah pada jam 1 melihat perkara itu. Saya pun seorang guru sebenarnya sebelum jadi pengajar universiti kan. 15 minit sebelum balik sekolah, saya bercerita dengan pelajar-pelajar saya. Saya bercerita kan. Dan mereka sangat tertarik dengan cerita itu kan. Mungkin saya juga ada asas sikit pempulara pun. Itulah bila saya kata saya konaga itu kalau kepalanya saya main di Semolo kan. Kepala di Semolo itu ekornya sampai ke Negeri Sembilan. Tangan saya ke sini, mata pelajar semua menunjuk menangkan kan. Ini mereka sudah masuk, ada perhatian dalam itu. Dan kita mengharapkan perkara ini akan berlaku dalam masa moden ini. Dan cerita rakyat tidak mungkin akan dilupakan dengan ada buku dan kita tambah lagi dengan kemudahan media sosial yang ada, dengan animasi yang cantik kan, perkara ini akan terus kekal ada. Ya. Baik Dr. Arifin, dahsyat Datuk berjaya memukau audien, penonton dengan rebana, dengan teknik penyampaian. Yang paling penting perlu ada kreativiti yang saya nampak kat sini lah, agar orang suka untuk mendengar. Tadi Datuk ada kata yang kadang-kadang mereka ni tidak faham pun kadang-kadang bahasa Melayu ataupun tahu sikit-sikit saja, tapi mereka terpukau juga kerana apa? Kreativiti dan juga cara penyampaian. Itulah yang kita ada seiring dengan cerita rakyat yang ingin dipersembahkan. Baik, Dr. Diana, saya satu soalan nak diajukan. Bagaimana pula harapan Dr. Diana terhadap bidang sastra rakyat di negara ini? Okey, terima kasih kepada Dr. Saifuddin. Okey, saya secara peribadinya saya memandang bahawa sastra rakyat, cerita rakyat ini merupakan satu karya tradisional, sastra tradisional yang perlu kita pelihara lah. Okey, yang memang perlu dikekalkan kerana itu tanggungjawab kita lah sebagai masyarakat yang mewarisi daripada nenek moyang kita. Jadi apa harapan saya ialah
kita perlu pertingkatkan lagi, okey, kegiatan-kegiatan dalam mempromosikan cerita rakyat. Okey, kalau dari segi aspek pendidikan ataupun pendidikan itu sendiri, bagaimana mungkin kita boleh membuat kaedah itu, kaedah rakaman itu kita buat dalam bentuk yang lebih saintifik, dan kita menyimpan ataupun kita buat arsip rakaman yang telah dibuat, dan kita jangan lupa untuk buat transkripsi, kerana bila kita buat kaedah rakaman ni kita ada risiko untuk kehilangan, kerosakan dan sebagainya. Okay, selain itu juga saya melihat sekarang ini beberapa jabatan ataupun masyarakat ataupun orang luar telah membuka mata tentang kepentingan sastra rakyat. Okay, hal ini dibuktikan kalau kita tengok sekarang ini bila ada keluar geran-geran penyelidikan, okey, cerita rakyat merupakan salah satu bidang tujahan utama ataupun senarai bidang pendidikan yang boleh diletakkan untuk kita memohon geran ataupun dana penyelidikan. Okay, sebagai contoh yang terbaru kita dapat tengok bagaimana MOTEC keluarkan pendidikan, geran pendidikan, menawarkan geran pendidikan, dan ada diletakkan cerita rakyat sebagai bidang tujahan lah. Okey, kemudian harapan saya juga walaupun banyak proses ataupun cara yang kita laksanakan untuk mempromosikan, untuk mendekatkan cerita rakyat itu, kita perlu ingat kembali kepada asal usul cerita rakyat itu sendiri, iaitu cerita itu disampaikan secara lisan. Okey, kerana maksud dan perasaan itu sama seperti yang Datuk bagi tahu tadilah. Okey, bagi saya bila Datuk buat persembahan di luar negara, walaupun orang tidak memahami apa yang Datuk sampaikan, tetapi sebenarnya mereka, bagi pandangan saya lah Datuk, maaf secara peribadi, bagi saya mereka meraihkan keunikan budaya warisan yang kita ada sebenarnya, kan kalau kita pun jadi seperti mereka, kita rasa nak meraihkan, kita menghormati warisan yang ada. Jadi orang luar pun menghormati, apatah lagi kita sebagai pendokong ataupun pemilik kepada sastra rakyat ini. Jadi mungkin saya suka untuk saya ingatkan sekali lagi bahawa walaupun kita sebagai pendidik, saya, Dr. Saifuddin dan rakan-rakan yang di luar sana, ahli akademik yang lain mungkin yang menonton rancangan ini, walaupun kita membuat kajian, kita memberi cadangan untuk melakukan proses transformasi ataupun inovasi kepada sastra cerita rakyat yang sedia ada, kita jangan mengubah nilai aslinya supaya dapat kita pelihara juga. Okey, cuma kita menjalankan tanggungjawab sebagai pengkaji ataupun pendidik untuk mempertahankan dan mengekalkan sastra rakyat itu sendiri. Terima kasih. Baik, begitulah dia harapan dan juga nasihat Dr. Diana sebagai seorang ahli akademik berdasarkan kacamata pendidik. Bagaimana pula dengan harapan Datuk terhadap bidang sastra rakyat kita, negara kita ni? Silakan Datuk. Dr. Saifuddin dan Dr. Diana, kan, harapan tu memanglah sangat tinggi, kan, dan apa yang kita ada sekarang ni, sastra rakyat sudah ada dalam buku, kan, dan sastra rakyat juga ada difilmkan. Kita bisa kata bawang putih, bawang merah, kan, batu belah, batu bertangkuk, kan, ini. Dan perkara ini kita harus memberikan galakan lagi, dan Dr. Diana kata tadi, MOTEC pun beri grant, kan, sebab dengan menonton cerita rakyat ini, pelbagai teladan yang kita dapat ambil, kan. Dan satu lagi saya tertarik dengan Dr. Diana katakan, pulangkan balik kepada pengepulara cerita ini, kan. Memang betul. Sebab bila pengepulara bercerita itu artinya kita bertemu perasaan antara halayak dengan seorang pengepulara yang di hadapan itu, kan. Dan ini sangatlah menakjubkan, kadang-kadang mengajaibkan, kan. Satu lagi, orang luar menghormati kita tentang budaya kita, sastra rakyat, kan. Dan ini saya pun mendapat beberapa kunjungan pada luar negara, kan, pada universiti khususnya, yang datang ke saya untuk buat rujukan dan untuk mengambil cerita ini sekaligus, kan. Ada yang saya bagi, ada yang saya tak bagi, kan. Dan pasal hubungan pengepulara dengan halayak ini, sebab saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, kan, bila nenek bercerita, dia kata bila Melo dengan pekan berlari menuju ke Batu, mak dia berlari menuju ke
batu belah itu dia kata. Mak dia berteriak, dia kata, batu belah, batu bertangkuk. Telanlah aku, luluhlah aku kepunan telur tembakau. Itu mak dia katakan. Batu belah itu menyahut sebenarnya. Dia mengangkat mulut, kata dia membuka mulut seluruh. Kami yang mendengar senyap sepi kan. Dan si Melu dengan si Pekan ni berlari. Melu ni mendukung Pekan dalam dukungan dia. Dia kata, mak nanti dulu kan. Dia kata, Melu lapar nasi. Apa lagi? Pekan lapar susu, dia kata kan. Jadi setiap kali mak dia berlari menuju ke batu belah, setiap kali dia berseru itu, batu belah itu menyahut dengan membuka mulut seluruh. Gitu. Dan begitu juga dengan cerita Racik Raja Putera kan. Apabila ayam 7 beradik, ibu dia seekor, yang kecil tu kena racik kan. Kena racik, kaki dia terdekat dengan tali racik terjerat kan. Jadi sedangkan adik-beradik dia dah jalan ke depan dah dengan ibu dia. Yang 6 ekor campur ibu 7 sana kan. Yang seekor ni terdekat kan. Jadi ni yang kecil ini dia menyeru mak dia. Dia kata, mak nanti dulu. Aku kena racik Raja Putera kan. Yang si ibu cakap, dia kata mengelebah dayam, mengelebah. Dia suruh suruh yang kecil mengelebah kan. Yang kecil dia kata maka ngelebah, maka kukuk kan. Jika tu makan kukuk kan. Itu dia kata, emak nanti ku duduk. Dia kan, aku kena racik Raja Putera. Mak dia dengar sayur, dia kata kan. Mak dia jawab, dia kata, mengelebah dayam, mengelebah. Dia kata kan. Cuba mengelebah supaya tali racik tu tanggal kan, atau putus. Dia kata, maka ngelebah, maka kan kukuk. Itu dia. Maka mengelebah, tali tu makan kukuk. Jadi akhirnya Raja Putera datang ambil ayam kecil ni, Ramadan tu dia mimpi, dia kata dia minta adakan sangkar emas. Letak dalam sangkar emas, bila Raja Putera bangun, nasi dah terhidang di hidangan atau tikar kan. Rupanya itu adalah samaran kepada Puteri Bunian yang 7 orang itu. Itu cerita-cerita begitu sangat menarik. Jadi bila kata Dr. Diana adakah pergulada dengan hubungan layak perasaan itu bertemu sebenarnya. Dan sangat cantik dalam segi kajian psikologi kan. Sangat cantik. Dan inilah harapan kita dalam bidang sastra ini, Dan saya juga melihat bahawa tadi Dr. Diana kata ada kurikulum yang akan ada perubahan kurikulum, akan ada ataupun penambahan kurikulum baru di universiti kan, tempat Dr. Diana beri kuliah kan. Dan ini sepatutnya bukan sekadar berlaku di universiti, tapi berlaku di setiap tahap pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah peringkat diploma, peringkat universiti ataupun peringkat pra-universiti kan. Cerita rakyat tetap memainkan peranan ni, dan cerita rakyat baik apa sekalipun, dia tidak pernah kecewa sebenarnya. Kita yang menolak nilai yang baik itu, dan ini yang menjadikan kita kecewa. Ini berlaku di mana-mana dalam dunia sekarang ni kan. Berbagai perkara berlaku kan, sebab menolak nilai, sebab dia ada 3 perkara sebenarnya. Satu, nilai. Satu, harga kan. Kualitatif, kuantitatif, value. 3 kan. Jadi itu berbeza sebenarnya. Harga dengan nilai sangat berbeza. Sangat berbeza. Ini susah kita nak ceritakan. Tapi artinya kalau saya ada 1 juta dalam kocek, orang kata itu tinggi ini harganya. Dan tinggi harganya. Tapi kalau orang ada 10 ringgit dalam kocek, itu sangat rendah harganya kan. Tapi cuba kita tengok nilai. 10 juta tadi. Saya baru ambil tanpa kebenaran daripada bank kan. Sedangkan 10 ringgit tadi tu, 10 ringgit tadi, dia berjual hasil setiap puluh ni ubi kayu di pasar. Jadi di mana nilai sekarang? Ini boleh terjadi. Yang kita susah fahami, dan perkara ini boleh kita fahami melalui sastra rakyat, cerita rakyat. Sekian. Baik Datuk. Sejujurnya saya tak puas mendengar kisah batu belah batu bertangkuk yang terangkan oleh Datuk tadi, petikan tu. Setiap ada unsur-unsur onomatopia, bunyi gua itu dan sebagainya. Tapi tak apa. Baiklah Tan Sri, Datuk, Doktor dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Nampaknya masa mencemburi kita, kini kita telah pun berada di penghujung sesi webinar untuk hari ini. Melalui pertemuan ini kita telah pun dapat sangat banyak maklumat yang menarik daripada 2 orang pakar yang kita jemput
untuk berkongsi pandangan berkaitan cerita rakyat warisan turun-temurun. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua-dua panel webinar hari ini di atas kesudian mereka untuk berkongsi ilmu. Semoga apa yang dikongsikan akan menjadi pencambahan ilmu yang bermanfaat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita rakyat dan juga dapat menjadi sebagai landasan penting untuk diamalkan bagi memastikan kelangsungan hidup yang lebih baik seterusnya dapat mengembangkan budaya warisan negara. Baik, saya dengan penuh takzim ingin mengakhiri sesi webinar ini dengan dua rangkap pantun dan ucapan ribuan dan serta jutaan terima kasih kepada semua yang telah setia bersama sehingga ke penghujung webinar ini. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Jangan lupa untuk bertemu lagi di sesi webinar Warisan Tidak Ketara 2022 pada bulan hadapan yang akan membawakan pelbagai topik yang menarik dan ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, #kenali, sayangi dan lestari warisan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.